nama saya Nur Syazlana. Di sini saya ingin membuat ringkasan mengenai pengenalan pengangguran di antara dua buah negara ini, iaitu India dan Malaysia. Jadi mari kita lihat. Pemilihan tajuk bagi tugasan ini adalah pengangguran. Hal ini ingin melihat sejauh mana kadar pengangguran di sebuah negara itu. Oleh itu, Malaysia dan India telah dipilih sebagai perbandingan. Berikut terdapat beberapa perbandingan di antara negara India dan Malaysia, antaranya populasi penduduk, kadar pengangguran dan produk domestik kasar, iaitu KDNK. Statistik yang didapati dapat melihat perbezaan di mana ingin melihat jurang pengangguran antara dua buah negara ini. Berikut ini adalah populasi penduduk negara Malaysia dan India. Di dalam statistik ini, negara India adalah sebanyak 137.88 juta, manakala Malaysia adalah sebanyak 32.68 juta. Ianya didapati bahawa bilangan penduduk negara India lebih ramai berbanding Malaysia. Dalam statistik ini, dapat kita lihat perbezaan peratusan antara dua buah negara ini sangat jauh beza, di mana populasi penduduk India sebanyak 70% dan Malaysia sebanyak 58%. Jelas dilihat penduduk India lebih ramai. Ini adalah kadar pengangguran. Jika diperhatikan, carta Malaysia ada naik dan turun dan meningkat pula pada tahun 2020 sebanyak 4.60%. Kemudian carta India semakin meningkat pada tahun 2020 sebanyak 5.40%. Berdasarkan rajah ini, jika dilihat, pengangguran di negara India tidak jauh beza pada tahun 2019 dan 2020. Manakala di Malaysia kadar pengangguran lebih meningkat pada tahun 2020 sebanyak 4.60%. Ini adalah kadar pengangguran sepanjang tahun. Jelas dilihat bahawa statistik penganggur di negara India mempunyai kadar pengangguran yang dianggarkan 8.80% dari 2016 hingga 2020. Hal ini disebabkan oleh faktor COVID-19. Banyak pekerja yang telah dibuang pekerjaan dalam usaha untuk mengekang penyebaran COVID-19 dari terus menyebar di masyarakat. Kadar pengangguran India sebanyak 23.50%, manakala Malaysia sebanyak 3.90%. Kalau kita tengok, jurang peratusan pengangguran dua buah negara ini agak banyak, iaitu 19.6%. Hal ini terbukti bahawa India lebih banyak pekerja yang menganggur. Ini adalah Gross Domestic Product, iaitu KDNK. Jelas dilihat bahawa Malaysia berada dalam keadaan selari, naik dan turunnya tidak banyak, hanya sedikit saja. Manakala nilai KDNK India mewakili 2.39 ekonomi dunia. Pasaran buruh di India terus berada dalam keadaan tertekan, terutamanya kerana kejatuhan kadar pekerjaan di luar bandar India. Assalamualaikum, nama saya Siti Aida Farhan binti Muhammad, matrik nombor 267701. Okay, saya akan meneruskan dengan punca ataupun masalah pengangguran di negara India. Okay, yang terdapat 3 punca, iaitu penduduk yang ramai, lepasan graduan dan gaji dan upah. Okay, yang pertama, penduduk yang ramai. Di negara India terdapat 1.37 bilion orang, dan negara tersebut merupakan negara yang kedua ramai penduduk selepas negara China. Okay. Negara India amat ramai dan padat dengan penduduk dia kerana saiz kawasan dan juga sumber makanan. Dan India ni mempunyai tanah yang subur dan memudahkan negara tersebut untuk menjalankan aktiviti pertanian serta aktiviti perniagaan. Okay, untuk negara Malaysia pula, penduduk dia hanya seramai 32 juta orang dan penduduk dia tidak sekata. Dari segi kepadatan penduduk, ia hanya mencatatkan hanya 99 orang sahaja di setiap kilometer persegi. Okay, yang seterusnya, lepasan graduan. Okay, di India sebanyak 16.3% merupakan pengangguran tertinggi pada tahun 2019. Kadar pengangguran di negara India lebih tinggi di kalangan belia. Menurut pemerintah India, ada kekurangan dalam anggaran jumlah pekerjaan yang akan dibuat dibandingkan dengan pekerjaan sebenarnya yang dicipta selama bertahun-tahun. Seterusnya, di Malaysia, jumlah graduan meningkat sebanyak 6.9%, graduan lelaki sebanyak 49.8% dan graduan wanita sebanyak 50.2%. Didapati graduan lepasan ijazah lebih tinggi berbanding dengan graduan diploma, iaitu ijazah sebanyak 8.5% dan lepasan diploma iaitu sebanyak 4.9%. Okey, yang ketiga, gaji dan upah. Di Malaysia, kadar pertubuhan gaji, kadar pertubuhan purata gaji dan gaji bulanan bagi pekerja bandar meningkat sebanyak 6.6%. Sementara pendapatan purata gaji bulanan pekerja luar bandar meningkat sebanyak 5.6%.
di kawasan bandar dan luar bandar, kadar pertumbuhan bagi pekerjaan gaji dan gaji rata-rata masing-masing sebanyak 7.5% dan 2.1%. Pada tahun 2020, KDNK per kapita India dilaporkan bernilai 2,139,222 USD. Rekod ini telah meningkat sehingga 2019 dari 2,044,586 USD. Maklumat KDNK per kapita India dengan rata-rata 313.196 USD dari 1958 hingga 2020. Pada tahun 2020, data ni mencapai 2.139.222 USD. Hai, nama saya Nur Ala Syasha binti Taufik Arifin. Nombor matrik saya 267721. Okay, seterusnya cadangan masalah pengangguran di negara India. Pengangguran adalah situasi satu tahap di mana orang yang berkemampuan yang mencari pekerjaan tidak dapat mencari pekerjaan. Pengangguran berlaku apabila seseorang yang secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat mencari pekerjaan. Jadi jelasnya dari definisi bahawa orang yang aktif dan cergas dari segi fizikal dan mental tidak dapat mencari pekerjaan. Berikut adalah cadangan untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Yang pertama, tahap pendidikan. Pendidikan merupakan perkara yang paling penting. Pemerintah perlulah memantau tahap dalam sistem pendidikan dan perlu berusaha untuk meningkatkan secara yang terbaru yang untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir. Kerajaan juga perlu memilih jawatan kuasa yang terbaik untuk menjaga sekolah dan universiti. Dengan adanya ilmu pendidikan yang baik dan yang tinggi, mereka dapat mencari pekerjaan yang terbaik untuk kelangsungan hidup mereka. Pendidikan dan latihan telah diberikan memberi tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberi kemahiran baru kepada individu yang telah lama menjadi pengangguran untuk mencari pekerjaan di industri yang sedang membangun dan melatih pekerja untuk memiliki kemahiran teknologi. Namun, jika kerajaan telah menyediakan peluang pendidikan dan latihan kepada individu yang telah lama menganggur, ia mungkin tidak dapat belajar dengan cepat dan cekap mengenai peluang tersebut. Sekurang-kurangnya, ia akan mengambil masa berapa tahun untuk mengurangkan kes pengangguran dan kemiskinan tersebut. Yang kedua, menggalakkan keusahawanan. Menjadi seorang usahawan di sebuah negara juga amat penting. Apabila usahawan telah wujud di sebuah negara, ia dapat membuka peluang pekerjaan kepada orang lain. Sebagai contoh, seorang usahawan membuka syarikat jualan dan telah memberi peluang pekerjaan. Usahawan tersebut boleh membuka peluang pekerjaan seperti mencari stokis atau ejen untuk jualan tersebut. Secara langsung, ia dapat mengembangkan lagi perniagaan serta dapat mengembangkan ekonomi negara. Kerajaan India harus memberi perhatian terhadap idea-idea inovatif usahawan. Kerajaan juga harus memberikan keyakinan dan hendaklah memberi sokongan terhadap idea-idea yang telah dikeluarkan oleh usahawan dan kemudiannya perlu diterapkan secara berkasar sebagai projek perintis. Sekiranya ia berjaya, maka masalah pengangguran dan juga kemiskinan dapat diselesaikan. Cadangan yang ketiga adalah mengawal tindakan populasi. Akhir sekali, kerajaan harus memotivasi orang untuk memiliki keluarga yang kecil. Kerajaan India telah memulakan inisiatif untuk mengawal populasi tetapi penduduknya terus meningkat. Apabila negara India tidak mempunyai ramai penduduk, maka peluang pekerjaan juga lebih banyak dan dengan secara langsungnya ia dapat mengurangkan masalah pengangguran di India. Hai, nama saya Nur Afifah binti Umar, nombor matrik 267967. Oleh itu, dapat dirumuskan secara keseluruhannya bahawa negara Malaysia adalah negara yang lebih baik berbanding negara India dalam faktor pengangguran. Jelas dilihat dalam statistik penganggur di India adalah lebih tinggi. Negara India juga perlu mengambil langkah dan mengikut cadangan seperti negara Malaysia dari segi tahap pendidikan, menggalakkan keusahawanan dan mengawal tindakan populasi bagi mengurangkan lagi faktor pengangguran di negara tersebut. Faktor pengangguran juga memainkan peranan yang sangat besar dalam membangunkan ekonomi negara. Namun, jika pihak kerajaan di setiap negara tersebut dapat menangani permasalahan faktor pengangguran itu dengan baik dan membangunkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam sesebuah negara, adalah diyakini bahawa negara-negara tersebut akan terus bergerak maju ke hadapan dengan lebih jayanya. Sekian, terima kasih.